dipertunjukkan oleh ahlullah, orang-orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, majlis zikrullah adalah merupakan satu majlis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW telah ditegur oleh Allah Ta'ala, hendaklah kamu berdamping dengan orang yang zikir kepada Allah bukratan wa asiyya, yaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi Nabi sendiri dianjurkan oleh Allah supaya duduk berdamping dengan orang zikrullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam perkara ini, kadang-kadang orang-orang mengata lagi, yalah ustaz, habis dia berzikir, habis dengan suaranya lantang, habis macam mana tu? Kita kan suruh zikir pelan-pelan. Dalam masalah ini tuan-tuan, dia adalah merupakan masalah yang mungkin kita boleh mengatakan kembali kepada setiap individu. Kalaulah sekiranya kita lihat daripada zikir tu, antaranya ialah untuk memusatkan perhatian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia zikir perlahan pun dah cukup, dia boleh dapat kekhusyukan. Ada orang bila dia zikir perlahan tak jadi, dia lalai. Dia teringat rumah, teringat pak kerja, teringat kawan. Jadi dia kena kuat. Jadi dalam masalah ini pernah berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sebelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tengah sembahyang tahajud. Lahan baca, tak dengar. Lahan. Kemudian Nabi lalu pula sebelah Sayyidina Umar tengah sembahyang tahajud. Kuat pula bacaannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau baca perlahan?" Kata Abu Bakar, "Allah mendengar apa yang aku baca perlahan pun dia dengar." Jadi bagi Abu Bakar dah cukup dah tu. Kemudian tanya pula Sayyidina Umar, "Kenapa kau baca kuat?" Sayyidina Umar kata, "Untuk hilangkan ngantuk. Kalau baca perlahan ngantuk." Jadi baca kuatlah, tak mengantuk. Jadi ini sebenarnya masalah baca perlahan, baca kuat ni terpulang pada individu. Kalau dia rasa baca perlahan tu dah cukup, dah masuk dah hati dia, tak apalah tu. Tapi ada orang baca perlahan, ingat rumah, ingat pejabat, tak jadi, tak jadi. Kena pakir Allah, baru masuk hati dia. Macam juga kayu. Kalau kayu lembut, kita nak masukkan paku, ketuk pelan-pelan pun dah masuk. Tapi kalau kayu punya, ketuk pelan-pelan tak jadi lah, kena baru masuk. Macam tu lah. Jadi itu masing-masing lah. Itu tak boleh kita nak komen lah. Oh, kita apa perlahan, itu masing-masing. Itu sahabat pun ada buat macam tu juga, sebagaimana saya kata tadi. Jadi dalam masalah zikir kuat perlahan, itu terserahlah setiap individu. Cuma sebagaimana Tok Ayah dah pesan pagi tadi, bahawa niat kita tu dia betul. Niat kita tu tuju pada Allah. Jangan nafsu. Nafsu ni maknanya dia tengok kawan sebelah kuat, aku ni segan nak takut dia pekik lah. Tak jadi macam tu. Ni pekik pasal kawan sebelah pekik. Dia tak boleh. Dia kalau ikut nafsu, lesu. Ikut hati, mati. Ikut Allah, insyaAllah. Jadi kalau sekira memang dia tu rasa nak kuat tu pasal dia nak masukkan dalam hati dia, tak mau ingat yang lain, tak apalah tu. Nak memusatkan fikiran kepada Allah, tak apa. Teruskan. Tapi kalau sekiranya dia buat tu kerana orang, supaya orang tahu yang dia tu hebat lah, tak jadi tuan-tuan. Tapi kita pula tak boleh tuduh orang. Dia ini tunjuk-tunjuk saja, dia ini bukan apa sangat. Itu kita buruk sangka pula. Inna ba'dal dhanni ismun. Sebahagian daripada sangka itu adalah dosa, tak boleh. Tak boleh sangka buruk. Itu masing-masing lah. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Ikhlas tak ikhlas tu urusan hati. Kita mana nampak hati orang, kita tak boleh kata, alah ini semua tunjuk-tunjuk ni, zikir kuat-kuat, alah ngada-ngada je. Tak boleh. Itu dengan ngada ke tunjuk-tunjuk, itu terserah antara dengan Allah, bukan urusan kita. Ini kita kena jagalah. Dan kita berzikir pun kita kena jaga. Jangan setan masuk. Kau hebat lah kau, alamak. Orang semua tengok kau tau. Habis lah tuan. Kena
jaga. Jadi insya-Allah kita perlu ilmu syariat dan perlu ilmu hati juga supaya dapat kita jaga kontrol. Dah semua ini pun kena satu lagi, alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari kurniaan Tuhanku. Bukan kepandaian kita, bukan kerana kita punya ilmu, bukan kerana kita kuat zikir, tapi kerana kurniaan Allah Taala kepada kita. Habis. Itu tuan-tuan dan puan-puan pada zikir. Cuma ialah dalam masalah zikir ini, kalau sekiranya kita zikir kuat, kita zikir perlahan, amalan niat kita yang pertama itu ialah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Sebab itulah di dalam ayat tersebut yang Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jangan dia syirikkan kepada Tuhannya dengan sesuatu yang lain. Jangan. Maknanya yang dilakukan semata-mata kerana Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keampunan daripada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, memanglah kalau kita zikir tu memang sudah lazat, sudah sedap. Ibarat kata kita pun dah tak sedar dah orang sebelah kita. Itu sebenarnya. Kalaulah orang yang bernyanyi, tuan-tuan, kalau nyanyi gitu saja, tu penyanyi kaku. Ya? Tapi bila dia nyanyi dengan tubuh badan dia menghayati nyanyian dia. Wah, hebat ni penyanyi ni. Tengok, dia tak sedar dah. Itu kalau dengan nafsu. Tapi kita ni Allah, bahawa kita cinta pada Allah lebih pada penyanyi itu cinta pada nyanyian dia. Kita lebih sayang pada Allah lebih pada penyanyi itu sayang pada peminat-peminat dia. Maka bila kita zikir dengan penuh rasa kasih, sayang, cinta pada Allah, bukan kata lidah berzikir, bukan kata hati berzikir, tubuh badan yang berzikir. Itulah zikir seluruhnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mensunatkan apabila kita baca tasyahud, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita tunjukkan jari kita. Kenapa ditunjukkan jari? Kerana bila kita mengucapkan kalimat tauhid illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka lidah kita bertauhid. Hati kita pun sama-sama tauhidkan juga, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Jari kita pun tauhidkan juga. Mana jari ini sebagai satu wakil daripada sekalian tubuh badan kita, yang badan kita pun mentauhidkan Allah. Jadi mana seluruh tubuh badan kita mentauhidkan Allah. Itulah maksudnya. Jadi kerana nak sembahyang tak boleh bergerak banyak. Tapi bila kita zikir, kita tidak terikat dengan syarat. Ada dalam hadis syarat, kalau zikir tak boleh goyang 3 kali turut-turut nanti batal zikir. Tak ada. Kalau sembahyang okeylah, itu syaratnya sembahyang. Tapi nak zikir mana ada syarat tidak boleh gerak 3 kali? Kenapa yang kamu nak marah sangat? Yang orang tak zikir kamu tak marah. Orang berzikir yang kamu marah kenapa? Ini kadang-kadang kekeliruan lah. Kekeliruan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma memang perkara ini agak halus sedikit.